Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru saja menang dalam kes addendum, Najib pula tiba-tiba buat pengakuan yang luar biasa di mahkamah. Hari ini, Najib pulangkan wang derma kerana PRU 13 sudah berakhir. Itu pendedahan dan pengakuan di mahkamah. Betul-betul menggemparkan semua orang. Datuk Seri Najib Tun Razak memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini bahawa beliau memulangkan sebahagian wang didakwa sebagai derma yang diterima daripada Raja Arab Saudi almarhum Raja Abdullah kerana pilihan raya umum ke-13 pada 2013 telah berakhir. Saksi pembelaan pertama itu berkata, beliau ingin mengelakkan sebarang salah tafsiran yang mungkin timbul daripada kewujudan jumlah wang yang besar dalam akaun peribadinya. Najib berkata beliau telah menulis surat kepada M-Bank menyatakan hasratnya untuk memulangkan 620 juta US dollar juta baki wang tidak digunakan kepada Tonori Corporation Finance, iaitu syarikat yang mendeposit wang derma itu ke dalam akaun Islamik beliau yang berakhir dengan nombor 694. Dua sebab kenapa saya pulangkan duit tersebut adalah pertama, kerana pilihan raya umum ke-13 pada tahun 2013 sudah berakhir. Kedua, saya tidak perlu jumlah wang yang besar dalam akaun saya yang boleh menimbulkan macam-macam tafsiran, kata Najib. Jadi saya pulangkan semula kepada pihak yang menyumbang kepada saya, kata Najib lagi. Saya telah menulis kepada M-Bank mengenai pemulangan ini. Saya tidak memaklumkannya sendiri kepada Tanuri, hanya melalui dokumen perbankan sahaja, kata Najib. Bekas Perdana Menteri itu berkata demikian ketika disoal balas oleh Timbalan Pendakwa Raya Kamal Baharin Omar semasa memberi keterangan sebagai saksi pembelaan pertama ketika membela diri membabitkan tuduhan menyeleweng 2.3 bilion dana 1MDB. Ketika ditanya Kamal Baharin, Najib berkata beliau juga tidak memaklumkan secara peribadi kepada Raja Abdullah atau kerabat diraja Arab Saudi Saud Abdul Aziz bin Majid Al Saud berkenan pemulangan semula wang berjumlah 620 juta US dollar itu. Najib bagaimanapun tidak bersetuju dengan cadangan Kamal Baharin bahawa beliau tidak memaklumkan secara peribadi kepada Raja Abdullah kerana tahu duit tersebut tidak datang dari pemimpin itu dan sebenarnya adalah hasil daripada dana 1MDB. Pada perbicaraan sebelum ini, Najib mendakwa bahawa Raja Abdullah dalam satu pertemuan pada tahun 2010 menjanjikan sokongan kewangan kepadanya dan beliau mendakwa 4 surat derma Arab yang dikeluarkan antara 1 Februari 2011 hingga 1 Jun 2014 menjanjikannya derma 100 juta US dollar, 375 US dollar, juta US dollar, 800 juta US dollar dan 50 juta pounds. Kesemua surat derma itu dialamatkan ke kediaman Najib di Jalan Langgak Duta, Taman Duta, Kuala Lumpur, selain menggunakan kepala surat dengan nama Saud Abdul Aziz bin Majid Al Saud. Sementara itu, Kamal Baharin turut membangkitkan isu mengenai percanggahan dalam pernyataan saksi Najib pada perbicaraan kes ini dan SRC Internasional Sendirian Berhad. Antaranya berkenan tindakan ahli perniagaan dalam buruan Lotiak Jo atau Jolo. Kamal Baharin menegaskan dalam perbicaraan SRC, Najib memberi keterangan bahawa 4 surat derma Arab tersebut diterima daripada Jolo dan Jolo memaklumkan kepadanya bahawa Raja Abdullah akan memberikan derma antara 1 juta US dollar dan 200 juta US dollar. Bagaimanapun dalam perbicaraan ini, Najib memberi keterangan bahawa 4 surat derma Arab Saudi itu diterima daripada bekas ketua setiausaha sulitnya, Allahyarham Datuk Azlin alias dan Jolo memaklumkan kepadanya
Raja Abdullah akan memberikan derma sebanyak 1 bilion US dollar. Kamal Baharin kata, saya katakan apa yang Datuk Seri Najib nyatakan dalam penyataan saksi kes SRC adalah berbeza dengan penyataan saksi Datuk Seri dalam perbicaraan kes ini. Najib menjawab secara zahirnya ada perbezaan. Saya akan jelaskan semasa pemeriksaan semula oleh pasukan pembelaan, kata Najib. Pada 30 Oktober tahun lepas, Hakim Datuk Colin Lawrence Quera memerintahkan Najib untuk membela diri selepas memutuskan bahawa pihak pendakwaan berjaya memutuskan atau mewujudkan kes prima facie terhadapnya. Najib berhadapan 25 pertuduhan termasuk 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan 2.3 bilion ringgit dana 1MDB sebagai rasuah dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Apa pula komen anda untuk isu dan juga pengakuan Najib yang luar biasa ini? Najib mengaku bahawa dia telah pulangkan wang kerana PRU 13 sudah berakhir. Yang dipulangkan pula bukanlah jumlah yang kecil, tetapi jumlahnya sebanyak 620 juta US dollar. Wah, banyaknya. Kalau kamu kembalikan atau tidak? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang menasihati Muhyiddin Yassin dan Bersatu supaya segera meninggalkan Perikatan Nasional, segera meninggalkan PAS sebelum mereka terpalit dengan isu dan juga perkara yang menyusahkan PAS. Ada satu istilah, makin lama anda berkawan dengan seorang penjual minyak tanah, anda akan berbau minyak tanah. Makin lama anda berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, maka anda akan berbau minyak wangi. Begitulah yang netizen cuba sampaikan kepada Parti Bersatu, yaitu supaya Parti Bersatu cepat-cepat ambil keputusan keluar Perikatan Nasional, tinggalkan Parti PAS yang selama ini terbukti banyak kali mengkhianati rakan parti. UMNO pernah dikhianati oleh Parti PAS dalam mufakat nasional. Bahkan Parti PAS juga seringkali kelihatan seakan-akan mahu menjadi abang besar dalam Perikatan Nasional. Parti Bersatu tidak akan dapat bertahan lama dalam Perikatan Nasional dan tidak akan mampu bertahan lama dalam politik di Malaysia sekiranya terus bersama dengan PAS. Kerana Parti PAS terbukti lebih kuat daripada Parti Bersatu. Jangan-jangan Parti Bersatu hanya tinggal nama sahaja. Satu laporan di FMT menyebut Bersatu bersimpang siur. Himpunan Solidariti bersama Najib pada 6 Januari mendedahkan percanggahan hala tuju dalam Parti Perikatan Nasional antara Parti Bersatu dan juga Parti PAS. Itu sebabnya ada yang cuba mengaitkan dan cuba menasihati Muhyiddin Yassin pergi saja angkat kaki tinggalkan Perikatan Nasional. Bagaimana pula pendapat anda? Apakah Bersatu sudah waktunya, sudah cukup waktunya atau sudah tepat waktunya untuk meninggalkan Parti PAS? Jangan sampai sudah berbau sama dengan PAS, mempunyai sikap, mempunyai wajah yang sama dengan PAS, barulah mahu meninggalkan Perikatan Nasional. Mahathir Rais barangkali dilihat seorang pemimpin kecil dalam Parti Bersatu, tetapi tindakannya akhir-akhir ini tidak semestinya dilihat meninggalkan impak yang kecil juga. Apatah lagi, keputusannya meletak jawatan Setiausaha Bersatu dan Perikatan Nasional PN Wilayah Persekutuan selain mengumumkan keluar parti pada 11 Januari lalu, didakwanya kerana perjuangan sudah tidak selari. Seminggu sebelum langkah mengejutkan itu, Mahathir mengeluarkan kenyataan menggesa ahli Bersatu supaya membatalkan hasrat beria-ia menyertai himpunan Bersolidariti bersama bekas Perdana Menteri Najib Razak di Istana Kehakiman Isnin lepas. Ini selepas UMNO membatalkan himpunan itu. Lebih baik
jika ahli parti tidak terlibat, sedangkan UMNO parti yang berkaitan secara langsung dengan Najib tidak turut serta. Mengapa pula kita perlu beria-ia mahu bersama, kata beliau. Namun berlawanan dengan hasratnya itu, himpunan itu, di sebalik sabitan dan hukuman penjara 12 tahun Najib dalam kes SRC Internasional, kemudiannya dikurangkan separuh, tetap pula dihadiri pemimpin bersatu dan PAS antaranya Hamzah Zainuddin, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, Taqiyuddin Hasan, Ahmad Samsuri Mokhtar, Idris Ahmad, dan Sanusi Nur. Selain menyifatkan perhimpunan Solidariti bersama Najib sebagai mengecewakan, berkaitan titah edendum dikatakan dikeluarkan agung terlebih dahulu berhubung tahanan rumah. Mahathir malah menyimpulkannya sebagai mencerminkan kesediaan Perikatan Nasional PN berkompromi dengan prinsipnya demi kepentingan politik. Barangkali itulah yang dimaksudkan beliau sebagai perjuangan parti sudah tidak selari. Kepadanya, ketiadaan pengerusi PN Muhyiddin Yassin dan timbalannya Hadi Awang dalam himpunan di Istana Kehakiman itu membuktikan gabungan berkenan kekal dengan prinsip menolak salah guna kuasa serta rasuah. Muhyiddin adalah pengasas bersama Bersatu selepas dipecat sebagai timbalan Presiden UMNO pada tahun 2016, susulan kritikan kerasnya terhadap Presiden dan Perdana Menteri ketika itu Najib Razak, terutama berkaitan dengan skandal 1MDB. Dalam melakukan kawalan kerosakan susulan keputusan Mahathir itu, Timbalan Ketua Bersatu Wilayah Persekutuan Muhammad Badrul Ehzan berkata, ia tidak sampai menjejaskan Bersatu secara keseluruhan. Tindakan beliau keluar parti tidak menjejaskan Bersatu wilayah. Kita akan terus bergerak ke depan bagi persiapan PRU akan datang, katanya sambil Ketua Bersatu Segambut Dr. Nur Iza Norma meluahkan rasa kecewa di sebaliknya menganggap pengunduran Mahathir tidak mencerminkan pandangan bahagian secara keseluruhannya. Penganalisis pula tampil dengan pandangan mereka sendiri, dengan mengandaikan Bersatu terperangkap dalam percanggahan pandangan berkait perhimpunan Solidariti Najib. Saya lihat Bersatu terperangkap dan berpecah atas isu Solidariti untuk Najib. Mungkin menyebabkan hasrat menggantikan UMNO sebagai platform perjuangan orang Melayu semakin hilang arah, kata Taufik Yakub dari Universiti Malaya. Orang Melayu menyertai Bersatu pun keliru. Sama ada Bersatu di bawah Muhyiddin Yassin masih kekal pendirian tolak Najib atau telah mula bersamanya menerusi tindakan Hamzah bersama rakan-rakan. Tambahnya mengulas kenyataan Hamzah bahawa mereka hadir ke himpunan itu untuk mendengar sama ada wujud titah edendum berkait tahanan rumah Najib atau sebaliknya. Sebelumnya, ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal bertegas bahawa kehadiran pemimpin PN tidak bermakna gabungan itu menukar pendirian berkait skandal 1MDB. Lebih dahulu pada 4 Januari lalu, penganalisis termasuk James Chin dari University of Tasmania berpandangan Bersatu tiada pilihan selain membenarkan ahli menghadiri himpunan tersebut kerana parti itu semakin hilang sokongan berbanding PAS. Sambil melihat Bersatu terpaksa melakukan apa saja untuk kekal relevan, Chin menambah, meskipun mereka tidak menyukainya, mereka tidak mempunyai pilihan kerana PAS bersedia menghadiri himpunan berkenan. Bersatu dan Muhyiddin semakin hilang sokongan. Jadi mereka perlukan apa juga publicity, katanya. Lagipun, apa boleh Muhyiddin buat jika PAS mahu menyokong Najib? Muhyiddin tak ada kuasa. Partinya juga kecil berbanding PAS. Beliau tidak boleh beritahu PAS supaya berhenti menyokong Najib. Hakikatnya, walaupun beliau melakukan demikian, PAS boleh abaikan saja. Arif Aizuddin Azlan dari Universiti Teknologi Mara pula berpandangan, tidak mustahil PN akan berpecah kepada beberapa kem. Ditambah dengan tindakan PAS cuba berbaik dengan UMNO dalam isu edendum Najib. Kemudian perpecahan lebih besar akan berlaku jika pimpinan tidak mengawal situasi itu segera.
Perkara terakhir yang Bersatu inginkan adalah mereka yang keluar menubuhkan parti sendiri atau memilih untuk kembali kepada UMNO, tegasnya. Pada 4 Januari lalu, Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz mempertahankan bahawa pemimpin parti dan ahli bebas menyertai himpunan di Istana Kehakiman atas dasar Bersatu berpegang pada semangat perdamaian nasional. Dalam menolak hoja berkenan sebagai retorik semata-mata, Chin berpandangan penyertaan dalam himpunan itu mungkin tidak mampu memperbaiki hubungan antara UMNO, PAS dan Bersatu. Azmil Tayyib dari Universiti Sains Malaysia selain beranggapan, pimpinan PN cuba menyemai perbalahan dalam kerajaan perpaduan dengan mempergunakan rayuan tahanan rumah Najib, percaya objektif sebenar Muhyiddin ialah untuk melemahkan kerajaan perpaduan. Kenyataan terbaru Faisal pada Sabtu bahawa Bersatu dan PAS tidak boleh dilihat berpecah untuk menarik wakil rakyat lawan menyokong PN dalam usaha menjatuhkan kerajaan sebelum PRU16 akan mengiyakan. Kedua-dua parti gabungan itu mempunyai hala tuju yang bersimpang siur ketika ini. Nak tukar kerajaan ini perlu ada kesatuan. Kena sedarkan dulu PAS dan Bersatu tidak boleh nampak ada perpecahan. Tak boleh ada dua imam. Kalau setuju baru boleh deal buat perjanjian dengan wakil rakyat parti lain untuk sokong PN ambil alih kerajaan, katanya dalam satu ceramah. Tapi bahtera Bersatu sendiri nampak di lambung ombak ketika ini. Dengan peletakan jawatan Wan Mayor Safwat Naiquddin Samsudin selaku Ketua Biro Profesional dan Sukarelawan Bersatu pada 5 Januari lalu kerana tidak sehaluan dengan Ketua Pemuda Hilman Idham menambah gelora dalam parti. Untuk PN menjatuhkan kerajaan sebelum PRU16, kata orang dulu-dulu, malam sikit. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.